Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari selawat sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita para penonton sekalian, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kehidupan, macam-macam nikmat lagi lah yang ada isteri, anak dan lain-lain. Alhamdulillah, nikmat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah pagi ini, alhamdulillah para penonton sekalian, nikmat kita dapat bersama-sama dalam program yang sangat istimewa, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah kembali bersua saya Da'i Hadari, dan insya-Allah saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Dan alhamdulillah tadi kita telah bacakan surah Yasin sama-sama kan. Jadi insya-Allah permulaan yang positif untuk awal pagi ini. Dan para penonton sekalian, hari ini hari Rabu, 2 hari bulan 2 2022. Cantik benar nombor tu ya. Apa-apa pun insya-Allah pagi ini satu topik yang sangat istimewa kita akan bicarakan, iaitu Tanyalah Ustaz, bicarakan tentang fiqh, yang mana topik kita akan fokuskan kepada fiqh politik. Topik hari ini saya rasakan sangat besar lah untuk saya bicarakan, tapi alhamdulillah mojoklah saya moderator. Dan hari ini kita akan dapatkan perincian bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Kalau nak tahu hobi Ustaz Mustafa kita ni menjala Ustaz ya. Baru ni menjala Ustaz. Tak lagi, tak sempat Tak sempat Ustaz. Yalah, jadual tu sibuk Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, hari ini kita akan bicarakan tentang fiqh politik. Satu topik yang saya yakin dekat dengan kita semua. Cumanya kita nak lihat kepada satu sudut yang positif, iaitu fiqh politik dari sudut Islam Ustaz ya. InsyaAllah. Jadi saya alu-alukan soalan daripada anda semua para penonton sekalian. Caranya bagaimana Da'i Hadari? Mudah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi kami di talian 1800 881677. Okey, 1800 881677, atau boleh sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah selesai saya maklumkan cara untuk anda tanyakan soalan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz izinkan saya untuk kongsikan takrif politik dari sudut daripada Kamus Dewan Ustaz ya. Dari Kamus Dewan sempat saya cari maksud politik ini. Pertama, merupakan ilmu pengetahuan berkenaan cara pemerintahan, ilmu siasah dan juga ilmu kenegaraan. Kemudian yang kedua, segala sesuatu berkenaan pemerintahan sesebuah negara atau hubungannya dengan negara lain. Dan yang ketiga, yang ini lain sikit saya tengok ya, kelicikan muslihat, tipu muslihat. Berpolitik pula ditakrifkan sebagai mengambil bahagian dalam politik, menjalankan politik. Sebagai mukadimah Ustaz, apakah fiqh politik yang kita akan bicarakan ini, dan bagaimana hubung kait fiqh politik cara Islam dengan takrifan ataupun tafsiran daripada Kamus Dewan ini? Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Da'i Hadari, kesenangan penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya politik ni dia satu isu yang sangat besar. Dan kalau kita lihat satu benda yang kadang-kadang itu ada orang marah, ada orang suka, ada orang ada kepentingan tertentu dan sebagainya. Betul. Tetapi kalau kita melihat daripada sudut agama itu sendiri dan apa berkaitan dengan takrif yang disebutkan oleh Da'i Hadari tadi, kita melihat bahawa sebenarnya dia adalah manusia ni dia perlu kepada kepemimpinan. Dan kemudian kepemimpinan itu memerlukan kepada orang yang menyokongnya. Itu secara umum kita boleh lihat apa yang dipanggil sebagai asas-asas penting dalam politik itu sendiri. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada para sahabat yang begitu ramai, antaranya Sayyidina Abu Hurairah, antaranya adalah daripada Abdullah bin Umar, ayah beliau sendiri Umar Khattab radhiyallahu anhu dan selainnya, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat thalathatun fis safar falyu'ammiru ahadahum."
bila mana kamu pergi bermusafir, sebanyak berapa orang? 3 orang kata Nabi SAW, maka lantiklah salah seorang daripada mereka sebagai ketua. Maksudnya nak pergi bermusafir saja, dah ada di sana sistem politik yang sepatutnya yang diletakkan daripada sudut syarak supaya kita bila bermusafir ni kita ada guideline. Itu kan? Baru bab musafir kan. Hadis itu sahih dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya asas bagi Islam ini dia tidak boleh tidak, dia mesti ada satu guideline, satu pengawal, satu badan selia yang mana bila nak didirikan agama secara umumnya dalam bentuk sistem pemerintahan dan negara memerlukan kepada politik itu sendiri. Dan kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ittisad fil I'tiqad, satu kitab berbincang tentang politik dan secara umumnya, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ad-dinu ussun, agama itu adalah asas. Was-sultanu harisun, dan sultan maksudnya pemerintahan, kepemimpinan itu adalah yang mengawalnya. Dan kemudian kata Imam Al-Ghazali, cantiknya beliau menyatakan, jika runtuhnya agama itu maka runtuhlah semuanya, jika hilangnya pengawasan kepemimpinan itu maka tumbanglah semuanya. Maksudnya agama ini juga tertegak dengan kepemimpinan. Agama ini juga tertegak dengan sistem politik dan sebagainya. Yang mana dia adalah satu tunjang yang sangat tinggi yang diletakkan oleh para ulama berkenaan dengan perkara itu. Bahkan Imam Al-Mawardi dalam satu kitab yang kalau kita mengaji tentang siasah syariah ni, dalam istilah Arabnya dipanggil siasah syariah, politik Islam lah. Dan disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah menyatakan bahawa dia sebenarnya pewarisan daripada kepemimpinan para nabi terdahulu. Sebab tu dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi SAW, setiap daripada Bani Israel ni dia ada nabi yang akan dihantar. Bila satu nabi ni meninggal dunia, ada nabi yang baru akan diutuskan. Semua tu untuk membetulkan agama, cara hidup, cara kepemimpinan, sistemnya yang menunjukkan bahawa dia adalah salah satu benda yang memang Allah letakkan di atas muka bumi. Kena ada pemimpin, kena ada pengikut, kena ada sistem dan sebagainya supaya lancar kehidupan untuk manusia, dunia dan juga akhirat itu sendiri. Satu mukadimah yang saya yakin nampakkan apa yang kita akan bincangkan sepanjang 1 jam setengah insya-Allah ini sampai ke penghujung rancangan nanti. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak alu-alukan soalan daripada para penonton kita, Ustaz ada sebut pesan daripada Imam Al-Ghazali tadi, menyatakan agama Islam itu ialah asas, kuasa pemerintahan itu ialah pengawasnya, apa-apa yang tak ada asas akan runtuh. Bahkan kalau tak ada pengawasnya akan hilang, sia-sia, macam tu saja. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dari sudut gambaran bagaimana politik sesebuah negara itu terasnya agama ataupun agama itu menaungi segala sistem yang ada termasuk politik. Baik, kalau kita tengok daripada sudut demokrasi kita sendiri pun dekat Malaysia, pada perkara 32/1 kita akan melihat bahawa sebenarnya yang di-Pertuan Agong itu adalah payung lah. Yang di-Pertuan Agong itu adalah yang menjaga agama. Bahkan majlis-majlis raja dan sebagainya pun bila mana mereka berbincang, antara benda yang penting adalah berkait dengan agama. Jadi sebenarnya agama itu adalah satu perkara yang dipanggil sebagai buku panduannya, tapi yang nak menjalankannya itu, yang nak menguruskan mentadbirnya itu sudah tentu adalah pemimpin yang mengikut acuan agama. Maka itu asas daripada sudut konteks. Dan sebenarnya Imam Al-Ghazali kembangkan lagi ciri-ciri pemimpin dan sebagainya. Tapi kita kata secara asasnya itu adalah satu perkara yang kita buat balik semula. Kan mungkin sebelum-sebelum ni kita cerita pasal teori kan, ini teori je ni sebenarnya, tapi di lapangan tak macam tu. Tapi sebenarnya teori yang ada dalam agama, teori yang ada dalam sistem politik yang asas, yang cantik tu, maka yang itulah sepatutnya yang kita perlu patah balik belakang dan melihat balik. Cuma kita nak kena ingatkan, dalam isu berkait dengan politik ni dia lebih berkembang dan dia banyak juga kepada maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah, dan dia lebih kepada kadang-kadang nas daripada Quran dan sunnah itu agak terbatas. Tetapi isu-isu yang ada kepemimpinan bawah tu, pengawal dan macam-macam lagi, maka yang tu lebih kepada ijtihad. Sebab tu kalau kita tengok pada zaman Umar sendiri, Umar ada ijtihad sendiri. Siapa nak letak dia punya qadi, siapa nak letak dia punya gubernur, siapa nak letak dia punya sistem-sistem yang ada sendiri. Zaman Sayyidina Uthman ada perubahan sikit. Kemudian zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun ada perubahan. Jadi sebenarnya dia memang politik itu dia kembang daripada acuan yang asal.
iaitu Quran dengan sunnah. Itu terasnya, Ya. Al-Quran dan Sunnah. Baik Ustaz, alang-alang Ustaz ada sebutkan nama pemimpin-pemimpin dalam Islam tadi, termasuklah Umar Abdul Aziz tu. Soalan daripada Anna Karnina di Facebook kita ni, sangat cantik. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Zandai. Waalaikumsalam. Apakah dalil tentang fiqh politik berkaitan dengan pemimpin yang adil? Kemudian yang kedua, apakah konsep politik menurut Al-Quran dan Sunnah? Silakan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ulang sekali lagi konsep tadi tu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asalnya kalau kita tengok daripada sudut dia punya hujah itu sendiri, kita akan nampak bahawa Allah suruh menjalankan amanah di atas muka bumi ini seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Allah menyatakan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah-amanah tu, ahlinya, tanggungjawabnya kepada orang yang sepatutnya, kepada ahlinya. Jadi di sini menunjukkan bahawa amanah itu dia kaitnya dengan adil, dengan keadilan. Sebab tu dalam hadis yang kita kena baca juga sebagai kesedaran kita dan sebagainya, iaitulah hadis daripada Ma'qil bin Yasar dalam riwayat Imam Muslim, menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan mana-mana pemimpin yang telah dilantik daripada sudut rakyatnya dan kemudian daripada sudut itu dia menyusahkan rakyat. Kan maksudnya banyak sangatlah tak bantu, tak tolong, buat tak tahu dan sebagainya, cuma atas jawatan semata-mata. Maka pada waktu itu tidak dicium ataupun tidak ada di sana ruang-ruang untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita kena baca keadaan nas politik itu sendiri dengan tanggungjawab pemimpin, dengan kelebihan memimpin dan juga apa kesannya kalau kita tidak berlaku adil dan sebagainya. Jadi daripada sudut konsep keadilan ini memang satu benda yang amat ditekankan dalam agama kita, atau pemimpin dalam rumah pun. Hatta dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, kullukum ra'in. Kamu semua ni adalah pemerintah. Suami dalam rumah tangga, isteri pun pemerintah juga. Betul. Memerintah apa yang ada dalam rumah tangga, kemudian seterusnya menunjukkan bahawa asal pemerintahan politik itu dalam rumah tangga. Dan kemudian akan berkembang kepada lebih besar peringkat negara, peringkat masyarakat dan sebagainya, dan di situ memerlukan keadilan yang sangat besar lah. Dan sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bila menyebut tentang keadilan ni, beliau menyatakan kalau ada pemimpin yang tidak adil, tak adil ni maksudnya kata Imam Nawawi dan Imam Al-Mawardi fasik. Fasik ni apa dia? Dia buat dosa besar, dia rasuah, dia menipu, dia zalim dan sebagainya, perkara-perkara maksiat dan sebagainya, dia tak boleh dilantik jadi pemimpin sebab dia fasik. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya sistem tu dah ada nak memilih seorang pemimpin. Dan sebab tu kalau kita tengok Khalifah Umar bin Abdul Aziz bila mana dilantik jadi pemimpin, ni cerita kisahnya lah. Ketika mana ketika mana dalam keadaan orang pergi bermusafir, pergi ke tempat dia, kawasan dia semua, pentadbiran dia, tengok ada anjing dengan kambing boleh sekali. Kan, anjing dengan kambing boleh sekali. Dan tiba-tiba orang tanya, kenapa anjing dengan kambing boleh sekali? Sebenarnya bukan anjing, serigala. Serigala ni kan haiwan pemangsa, dia akan tangkap kambing apa semua, tapi dia boleh berkawan sekali. Kemudian orang kata inilah kesan daripada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya hatta haiwan apa semua terkesan dengan kelompok pemerintahan yang begitu adil, yang begitu saksama, yang begitu baik dan sebagainya dalam sistem perundangan berkait dengan Islam. Jadi kita tengok tadi daripada Quran, daripada sunnah Nabi dan juga daripada perbuatan khalifah-khalifah yang terdahulu, maka macam mana kita nak kembali semula? Itu persoalan dia kan. Jadi nak tak nak kita kena ikut balik, pergi semula kepada acuannya yang asal seperti mana yang telah pun kita lihat daripada dalil-dalil daripada pemerintahan yang mungkin kita kata ada perkembangan yang baru, ada isu yang baru, tapi tetap itu landasan yang utama. Baik, para penonton sekalian, apa yang Ustaz nyatakan pada pagi ini, insya-Allah perbincangan kita sekitar untuk mencari ataupun mengembalikan kefahaman kita berkaitan dengan politik kepada acuan yang sebenar Ustaz ya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan insya-Allah kejap je lagi Ustaz nak sembang dengan Ustaz ni tentang amanah dan tanggungjawab ni. Kejap je lagi Ustaz ya. Insya-Allah. Jadi kalau anda nak tahu apakah soalan dan jawapannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya nak ingatkan kepada anda semua para penonton sekalian yang mungkin Ustaz ya sekarang ni ada di kampung, sekarang ni bersama dengan ibu dan ayah di kampung tu, bersama dengan keluarga. Jangan lupa untuk terus patuh kepada SOP walau di mana sahaja anda berada. Terutamanya mungkin pagi ni nak ke pasar, nak ke kedai kopi kan. Jangan dilupakan untuk pakai pelitup muka, jaga jarak anda. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan tentang fiqh. Topik kita iaitu fiqh politik bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, saya nak tanyakan satu soalan ini kerana saya terpanggil apabila terdengar Ustaz cerita tentang Khalifah Umar Abdul Aziz tu, seorang khalifah yang sangat hebat. Dalam Islam, ketua negara memiliki amanah dan juga tanggungjawab yang sangat besar. Seperti mana sabda Nabi SAW, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, ketua negara adalah pengawas, maka akan disoal berkenaan urusan rakyatnya. Riwayat Al-Bukhari. Apakah setiap yang memegang jawatan itu wajib tahu dan mengambil berat setiap apa yang bakal diamanahkan, Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu ada dalam pesanan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini satu orang yang mana tegas dalam pemerintahannya dan kemudian dalam masa yang sama lembut hatinya bila mana berhadapan dengan rakyat dan sebagainya yang dalam kesusahan dan apa-apa isu yang timbul. Dan kemudian kalau kita melihat apa kata beliau ialah tentang isu ini, beliau menyatakan bahawa tafaqqahu qabla an tusawwidu. Tafaqqahu qabla an tusawwidu. Hendaklah kamu mendalami ilmu berkait dengan agama. Maksudnya kalau politik itu pemerintahannya apa yang agama nak. Kalau daripada sudut kejujurannya apa, amanahnya apa dan sebagainya, sebelum kamu menjawat jawatan ataupun sebelum kamu mengambil sesuatu yang menjadikan kamu sebagai pemimpin. Jadi daripada ini menunjukkan bahawa sebenarnya bila mana kita nak berbincang tentang tanggungjawab, tentang semua orang wajib tahu dan tanggungjawab itu bermula pada rumah tangga, pada pemimpin masyarakat, pemimpin negara dan seterusnya, maka sudah tentu kalam Nabi itu, perkataan Nabi itu adalah benda yang perlu sangat kita dalami dan kita fahami. Kerana itulah konsep yang dipanggil sebagai tadabbur ataupun mendalami dan mengamalkan konsep yang ada daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memang sangat berkait. Sebab tu kata Saidina Umar Khattab tadi memberikan gambaran supaya hatta kalau dia dah lantik jadi pemimpin pun, jangan dia lupa meminta nasihat, terus belajar bagaimana cara memimpin dengan cara yang benar. Maksudnya boleh ditegur? Boleh ditegur, boleh diperbincangkan, boleh dinasihati dan dia pula meminta pendapat kepada orang-orang yang mana boleh dipercayai, fiqh, boleh dipercayai. Maksudnya bukan nak jadi pemimpin tu yang tu kena belajar, study apa semua kan, cari tengok apa, ikut panduan acuan pada Quran dengan sunnah. Dah jadi pemimpin kena terus belajar. Itu menunjukkan kesinambungan pada Saidina Umar Khattab. Cuba kita tengok bagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq bila hari pertama dilantik jadi khalifah. Tengok Saidina Umar Khattab bila mana dilantik jadi khalifah. Tengok Saidina Umar bin Abdul Aziz bila mana dilantik jadi khalifah. Semua mereka ini melihatkan bahawa sebenarnya bila ini adalah satu jawatan amanah dan aku bimbang di hari akhirat aku akan ditanya, dan kemudian pada waktu itu mereka menyatakan tegurlah aku, betulkanlah aku jika aku tersalah tersilap, supaya sebenarnya apa yang dikehendaki dimaklumi, supaya sistem pemerintahan rakyat dengan pemimpin ada satu benda yang sangat rapat, kan, yang sangat sinergi untuk membentuk satu negara ataupun satu gagasan agama Islam tu yang paling terhebat. Di situlah kita akan nampak sistem itu, agamanya berkembang maju, ekonominya sistem Islam, kemudian juga pemerintahan pentadbiran, semua tak ada orang yang dipinggirkan. Itu konsep sebenarnya, dan semua perkara itu di atas tanggungjawab bahu pemimpin yang mana disebutkan dalam hadis tadi itu semua akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, dan itu semua kita mempunyai tanggungjawab untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Ustaz. Saya terfikir apa, Ustaz ya? Kalaulah sebuah negara tu ada 10 juta rakyat, maka akan dipersoalkan setiap rakyatnya itu bagaimana keprihatinan seorang pemimpin tersebut kepada rakyat-rakyatnya ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang bagaimana Rasulullah SAW berpesan, dan setiap pesanannya itu adalah pesanan yang terbaik dalam menjadi acuan kepada politik sesebuah negara itu. Soalan daripada Hana Wanci, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelia tadbir politik dengan urusan seharian dan memantapkan konsep fiqh politik dalam isu pelaksanaan syariat Islam? Mungkin Ustaz boleh kongsikan sirahnya. Kemudian soalan beliau yang kedua, apakah kaedah pengasingan kuasa dan pengawasan dalam pentadbiran politik? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umumnya kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW dalam isu perjanjian Hudaibiyah, dalam isu yang bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu di antara hatta bukannya sesama Muslim. Sebab tu sebenarnya politik ini dia satu perkara yang kita nak daripada politik adalah kesatuan. Satu perkara yang kita nak daripada politik itu adalah kita kata menyatukan, dia bukan memecah belahkan, menimbulkan pula perkara-perkara yang boleh buat pergaduhan bahkan pembunuhan. Sepatutnya politik yang menyatukan. Ya, seperti itu adalah satu acuan untuk menyatukan semua orang-orang yang mungkin boleh diperbincangkan, diperdebatkan dan sebagainya, idea-idea yang ada, betul. Tapi akhirnya bersatu. Itu maksudnya. Dan kemudian Nabi SAW itu sendiri, kita melihat bagaimana tentang gencatan senjata selama 10 tahun, kemudian mengerjakan umrah ataupun haji dan sebagainya, dan kemudian tengok pula pada piagam Madinah yang diletakkan oleh Nabi SAW, semua orang mendapatkan hak yang sepatutnya. Walaupun Hudaibiyah itu nampak ada orang tak puas hati daripada kafir Quraisy dan sebagainya, mereka juga yang menarik balik perjanjian dan seterusnya, tapi piagam Madinah itu juga adalah satu benda yang besar sebenarnya. Satu perkara daripada sudut bagaimana penyatuan yang boleh kita katakan hak orang Islam, hak di antara orang Islam dan orang non-Muslim, hak kebersamaan dan sebagainya, saling menjaga, saling membantu kalau ada tersilap dan sebagainya. Harap ada dia punya kita kata Nabi SAW sebagai ketua negara yang akan menyelesaikan isu itu. Jadi di situ sebenarnya adalah acuan yang umum daripada sudut sirahnya, tetapi dia telah memberi satu garisan ataupun boleh kita katakan panduan yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpin untuk melihat kepada perkara itu. Itu daripada satu sudut lah. Sudut yang kedua, kita melihat pula daripada bagaimana Nabi SAW itu daripada sudut pemimpin itu sendiri. Kan bagaimana Nabi berinteraksi dengan pemimpin, sebab di sana dia akan ada, maksudnya selepas Nabi SAW wafat akan ada khalifah dan kemudian seterusnya. Cuma sebelum itu bagaimana Nabi menguruskan pemimpin-pemimpin yang ada. Contoh macam Nabi SAW nak pergi bermusafir, Nabi nak tinggalkan siapa dekat Madinah sebagai contoh, nak jadi pemimpin yang akan menggantikan seketika tempat Nabi SAW. Nabi pilih orang yang sepatutnya. Contohnya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ni satu orang yang mana tak nampak, kan, daripada sudut matanya, tetapi di atas kepercayaan, di atas sikap, di atas tanggungjawab yang memang dia boleh jalankan, maka Nabi melantik dia. Tapi ada sebahagian sahabat ni, contohnya dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitulah ketika mana Nabi pesan kepada dia jangan minta jawatan. Kan? Jadi dia ada kontradik dekat situ. Yang ni Nabi suruh, yang ni Nabi. Maksudnya Nabi sendiri dah tahu sikap kepemimpinan daripada pengalaman, mungkin daripada wahyu juga mungkin, maka menunjukkan bahawa Nabi telah meletakkan satu standard yang tinggi. Pemimpin ini ada tanggungjawabnya dan dia betul-betul boleh memacu apa yang sepatutnya yang telah pun dipertanggungjawabkan kepadanya. Itu konsep dia. Konsepnya Nabi SAW nampak pada peribadi setiap para sahabat tu, ya. Betul. Dan para penonton sekalian, kalau anda nak tahu, Abdullah bin Umi Maktum ni merupakan sahabat yang juga diamanahkan oleh Rasulullah sebagai muazzin. Ya. Bersama dengan Bilal bin Rabah. Baiklah Ustaz, kita ada Haji Omar di panggilan ketika ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Muhammad Mustafa Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Ferda Cini Timur 3 Pekan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Pekan ni selalunya memang hebatlah kalau dalam bab politik ni. Mungkin Haji Omar ada soalan ni, sila. Jadi hebat tu mungkinlah ada orang-orang yang tertentu. Bukannya orang macam saya tak ada apa. Silakan. Jadi ya, gini Ustaz, dia ni orang kampung juga ni. Jadi saya nak tanya orang kampung saya lah. Ustaz, apakah sebenarnya ciri-ciri orang yang boleh dilantik menjadi seorang pemimpin dalam satu-satu pertubuhan ataupun badan-badan yang berkanun ini? Apakah ciri-cirinya? Apakah dari segi ilmunya ke, kepribadiannya ke,
pergaulannya ke, dari segi masyarakat, atau apa yang dititik beratkan oleh Islam untuk dilantik menjadi seorang pemimpin politik ini? Kerana orang suka sangat dalam memimpin pertubuhan ni, Ustaz. Saya pun minat, tapi orang tak minat dengan saya. Nak Allah. Jadi tak bolehlah saya ni nak jadi pemimpin politik. Jadi apakah ciri-ciri sebenar ni, Ustaz? Ni orang kampung boleh jawab pada pagi ini. Saya mohon pencerahan dari orang kampung saya sendiri. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Umar katanya tak ada ciri-ciri pemimpin. Tapi bila bertanyakan soalan tu, rasa macam dalam parlimen dah. Baiklah Ustaz, soalan daripada orang kampung kepada orang kampung. Bagaimana ciri-ciri pemimpin yang perlu ada? Mungkin dari sudut Islam itu sendiri. Ustaz boleh kongsikan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umumnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah banyak juga daripada ayat-ayat daripada surah Al-Qasas, contohnya pada ayat yang ke-25 ataupun 26, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna khaira man istajarta qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang patut kamu gajikan, yakni kamu lantik jadi pemimpin adalah qawi dan juga amin. Qawi ni dalam bahasa sekarang ni istilahnya adalah kompetensi. Ulang sekali lagi. Kompetensi. Itu betul. Pagi ni lain macam lain macam lagi ni kan. Itu yang pertama. Yang kedua qawi, yang satu lagi dipanggil sebagai amin, maksudnya integriti. So dua perkara ni maksudnya daripada sudut kepemimpinan, daripada sudut strategi, daripada sudut pelaksanaan dan sebagainya, itu sikap seorang yang qawi. Yang mana yang kuat, yang kukuh dalam keadaan dia memimpin. Satu. Yang kedua yang dipanggil sebagai amin tadi adalah amanah ataupun integriti. Dia amanah ni berbagai. Sebab tu kalau kita tengok dalam Akta Pilihan Raya 1954, kita akan tengok bahawa sebenarnya menggunakan aset kerajaan itu sendiri tak boleh untuk berkemping. Itu juga satu amanah. Itu kalau kita tengok daripada sudut tu, dia banyak perkara lah. Kemudian kalau kita tengok pula daripada sudut asasnya, dia merupakan satu benda yang dalam sistem peraturan pun ada, dalam agama pun ada. Jadi undang-undang dengan agama itu nampaknya sinergi. Tak boleh berkemping dengan aset kerajaan, contohnya tak boleh itu ini. Adalah beberapa yang kita tengok dalam Akta Pilihan Raya itu sendiri. Kena amanah. Dan kita tengok bagaimana keadaan seperti mana dua orang Nabi. Kalau kita tengok bagaimana Nabi Sulaiman bin Daud ataupun Nabi Sulaiman dan juga Daud alaihissalam, kita akan tengok bahawa mereka sini dalam sudut kepemimpinannya adalah satu perkara yang sangat hebat dan luar biasa. Kan kalau tengok sebagai contoh dalam surah tengok juga dalam surah Al-Anbiya pada ayat 78-79, bagaimana pengurusan yang Allah bagi pada mereka bila ada masalah. Ini masalahnya ialah pengadilan, kepemimpinan. Macam mana caranya, kan. Tapi secara umumnya kita boleh tengok, yang pertama sekali ini kita rumuskan, yang pertama sekali adalah pemimpin tu yang paling terbaik Islam lah. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, ciri-ciri pemimpin yang paling terbaik ialah dia ini adalah matang. Dia tak boleh lantik, dia tak boleh emosi lah. Tak boleh emosi. Nampak macam bagus bercakap ni. Kita bagi mimpi. Dia sebenarnya kena matang daripada sudut pelbagai. Bukan saja. Sebab tu dalam riwayat Imam Ahmad diriwayatkan, dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, menyatakan nata'awuz ataupun ta'awuz min imarati sibyan. Kita berlindung daripada kepemimpinan sibyan, kanak-kanak, budak-budak. Maksudnya yang tidak matang lah. Itu yang kedua. Maksudnya matang, bagus, ada visi, ada misi. Itu maksud dia. Yang kedua. Yang ketiga adalah adil, kita sebutkan tadi. Pemimpin yang adil. Dan lawan kepada adil tadi fasik lah. Seperti mana disebut oleh Imam Mawardi dan juga Imam Nawawi. Maksudnya satu orang tu, pemimpin adil tu ialah dia tak melakukan dosa besar. Dia tidak berterusan dalam melakukan dosa kecil. Tengok syarat pemimpin yang diletakkan oleh para ulama. Bagaimana nas daripada Quran dengan sunnah. Dan kemudian yang keempat, dia mestilah orang yang mana ada background ataupun kita kata siasat syariah itu sendiri. Maksudnya tahu ringkas tentang politik Islam tu apa, bagaimana nak menjalankannya. Di sana ada nas pada Quran dan sunnah, di sini ada ijtihad. Jadi ijtihad tu bagaimana pengurusan berkait dengan ialah isu-isu baru tentang pemerintahan ini, dia bukan sama seperti mana zaman khalifah. Maka memerlukan kepada ijtihad dan perkara yang baru, maka sudah tentu itu juga memerlukan kepada ilmu dan juga kefahaman yang betul dan juga yang tepat. Dan kalau pergi prinsip yang lebih khusus lagi, kita tengoklah sebagai contohnya disebut oleh Muhammad Ali Al-Khandari dan beberapa ulama yang lain bila mana bersebut dengan siasat syariah ni. Yang pertama, dia kena menganggap diri dia adalah rakyat di tempat rakyat. Apa yang rakyat perlukan, bukan apa yang dia perlukan. Rakyat perlukan apa? Maksudnya contohnya rakyat dalam susah ke apa, dia kena letakkan diri dia adalah di tempat rakyat.
Dia adalah wakil lah. Dia adalah wakil lah. Itu wakil rakyat tu. Ya, betul. Satu. Yang kedua pula, dia daripada sudut asalnya kebanyakan ruang waktu yang dia ada itu adalah ditumpukan kepada rakyat. Bukan maksudnya untuk dia pergi tengok wayang ke, pergi berhibur ke, pergi ke apa. Dia ada jawatan kan, pergi sana sini melawat dan apa semua, tapi semua tu waktu digunakan untuk rakyat. Sebab itu pun tujuannya dan kenapa dia dipimpin ataupun dilantik sebagai pemimpin. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, daripada sudut keperluan, apa yang perlu rakyat yang dikehendaki, dia perlu segerakan sebaik mungkin pengurusan itu. Bagaimana? Jadi kalau kita nak cerita seperti mana sebut ni, ada berapa prinsip, tapi cuma kita katakan bahawa sebenarnya dia tahu apa tanggungjawab pemimpin, dan bila mana dia jadi pemimpin, dia cuba sebaik mungkin. Wallahualam. Itu keperluan rakyat ketika keadaan normal. Itu belum cerita tentang keadaan apabila meruncing, bencana dan lain-lain, Ustaz ya. Memang kena ambil tahu sebagai seorang pemimpin. Baik Ustaz, kejap je lagi saya nak tanya berkaitan dengan tadi Ustaz ada sebut tentang kompetensi ataupun integriti. Tak apa, kejap je lagi soalannya Ustaz ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dia Ustaz, Alhamdulillah para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan pelbagai topik yang berbeza dan pelbagai, namun tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman kepada kita semua. Dan Alhamdulillah pagi ini topik fiqh yang mana kita tumpukan perbincangan kita, iaitu fiqh politik bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya nak ajak anda semua untuk terus tanyakan soalan. Caranya macam mana? Boleh sahaja tinggalkan soalan anda di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3, ataupun nak hubungi macam Haji Omar kita tadi tu di talian 1800881677. InsyaAllah kami alu-alukan soalan daripada anda. Cumanya soalan kena matang. Jangan ikut emosi. Baik, para penonton sekalian, saya nak tanyakan soalan ni pada Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang qawi ataupun kompetensi ataupun integriti. Saya nak minta izin untuk kongsikan, Rasulullah SAW pernah memecat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang pemimpin Ansar Ustaz, bukan calon-calon orang ni. Bahkan dalam peristiwa hijrah, Sa'ad yang menyambut Rasulullah SAW kerana melanggar disiplin terus dipecat. Kemudian zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menukar tugas panglima tentera Khalid Al-Walid. Kemudian Khalifah Umar Al-Khattab juga pernah memecat Al-Ala bin Al-Hadrami kerana menyeberangi teluk tanpa sebarang arahan. Maksudnya Ustaz, walaupun sahabat yang rapat, tetapi perlu kompetensi, perlu tegas. Jika benar, katakan benar. Jika tidak, katakan tidak. Komen Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila kita melihat daripada sudut sejarah, maka itulah pemimpin yang sebenar. Kan, tidak ada toleransi pada isu-isu yang melibatkan kenegaraan, pada isu-isu yang melibatkan masyarakat yang mana gagal dalam sudut pengurusan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat juga daripada sudut asasnya, pelantikan ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kalau kita tengok bagaimana, kalau kita baca sepanjang daripada surah Al-Baqarah itu, pelantikan Bani Israel itu sendiri sebagai umat yang paling terbaik, dan kemudian akhirnya sehingga berapa sekian dan akhirnya Allah menarik balik jawatan kepada mereka. Mereka pun banyak rasul dan sebagainya. Tapi kepemimpinan itu sendiri daripada sudut mereka, Allah tukar dengan kaum yang lain kerana daripada sudut kerosakan, bencana dan sebagainya yang telah dilakukan oleh mereka. Jadi itu daripada peringkat yang pertama. Betul. Peringkat yang kedua, kalau kita tengok tadi bagaimana pengurusan Nabi SAW itu sendiri, sebenarnya Nabi SAW bukan lantik dan kemudian untuk pecat semata-mata. Sebelum lantik lagi, Nabi dah pilih orang-orang tertentu. Betul. Kan? Sebagai contohnya Abu
Abu Zal Al-Ghifari dan juga Samurah ataupun Jabir bin Samurah dan beberapa di kalangan para sahabat yang lain, Sayyidina Abu Hurairah sendiri, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang kepada Nabi dan mereka bukan meminta jawatan. Mereka tahu mereka rasa mereka boleh memimpin, tapi hakikat sebenarnya Nabi tahu daya mereka, keupayaan, kompetensi mereka tadi, integriti mereka di sini lebih kepada qawi sebenarnya, kompetensi itu sendiri. Dan Nabi melihat daripada sudut itu, Nabi tidak melantik mereka, sehingga Nabi kata, ya Jabir, la tas'al 'ani imarah, wahai Jabir, jangan kamu tanya tentang kepemimpinan. Dalam hadis riwayat daripada Abu Zar, kata Nabi SAW, ya Abu Zar, innaka dha'if, wahai Abu Zar, kamu adalah orang yang lemah. Lemah di sini maksudnya daripada sudut nak menjalankan tugas, strategi dan sebagainya. Tapi sahabat tu semua ahli ibadah, hebat dalam ibadah, cuma dalam bab tu tak berapa sesuai. Sebab tu Nabi SAW lantik setengah para sahabat ini, dia ada dia punya jawatan tersendiri. Khalifah, contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau ini adalah khalifah. Anak beliau tak macam tu. Anak beliau seorang ahli ibadah, seorang yang suka buat apa sunnah Nabi dia buat, dia suka buat. Dia tak suka khilafah, dia tak suka daripada sudut pemimpinan politik itu sendiri. Dia buat apa? Dia tidur dekat masjid. Itu kerja Saidina Abdullah bin Umar. Maksudnya tidak memegang jawatan. Tidak memegang apa-apa jawatan. Maksudnya menunjukkan bahawa di sana ada beza antara anak dengan ayah sendiri. Ini menunjukkan bahawa adalah satu perkara yang kalau tengok ketika mana Saidina Umar bin Abdul Aziz, bila mana hari pertama dilantik jadi khalifah, dia sebab waktu tu khalifah meninggal, dia dilantik dan dia menguruskan jenazah khalifah ataupun sebagainya, dan kemudian dia rasa penat, dia pun baring. Bila baring tu, tiba-tiba anak dia kejutkan dia, ayah, kamu ni seorang pemimpin pada hari ni, berapa ramai lagi tempat-tempat orang yang dizalimi kamu kena kembalikan, yang susah, yang payah kamu kena pergi tengok, kena kembalikan semula seperti mana tanggungjawab pemimpin yang sepatutnya. Anaknya gerak ayah dia. Allah. Dan Saidina Umar bin Abdul Aziz waktu tu dia tersedar, dia menangis. Kemudian dia peluk anak dia, dia doa, ya Allah, inilah satu zuriat keturunan yang Allah telah anugerahkan kepada aku, yang membuatkan aku lebih hampir kepada Allah dan untuk menguruskan rakyat sebaiknya. Dia terus pergi. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya ada di kalangan kita ni yang jadi kompetensi ni, yang kuat, yang qawi ni, dia memerlukan kepada orang yang tolong nasihat, sokong, mungkin daripada ahli keluarga dan sebagainya. Walaupun anak sendiri, tapi bukan di atas jawatan semata-mata. Itu sebenarnya tujuan paling sebenar, dan itulah ketegasan Nabi. Kita kata tadi memecat Saidina Khalid Al-Walid dalam perang sekalipun. Betul. Tengah perang, Saidina Abu Bakar As-Siddiq atau Saidina Umar Khattab hantar surat waktu perang tu. Waktu tu juga dipecat. Saidina Khalid Al-Walid tak marah apa. Bila ditarik jawatan itu, maka dia tahu di sini ada kesilapan yang dia buat. Ini ada perkara yang dia tersilap pandang, terlepas pandang dan sebagainya, maka dia menerima dengan redha. Kita hari ini sepatutnya ada sikap itulah. Kalau contohnya tiba-tiba kita bukan tak diperlukan, maksudnya mungkin di sana ada beberapa kegagalan yang kita buat, tiba-tiba kita tak dilantik jadi pemimpin ataupun dipecat. Maka waktu itu kita kena melihat balik apa kekurangan dan kemudian kita perbaikilah, insya-Allah. AJK surau Ustaz, tiba-tiba mesyuarat AJK tahun depan tak ada nama dia. Terus tak datang surau. Itu masalah juga tu. Baiklah, kita bersama dengan Encik Ilyas dari Pulau Pinang sekarang ni di talian. Assalamualaikum Encik Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa orang Pening? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa soalan daripada utara ni kita nak dengar? Kalau nak jadi pemimpin, kalau di rumah ni, cakap dalam sebagai ayah lah, ketua keluarga dalam rumah, kalau ada sifat-sifat munafik, bohong, tidak ada bohong, ada tak beramanah, tak jujur, mana mungkin untuk mengembalai satu pertubuhan, organisasi ataupun sebuah negara. Apakah perlu ada pada seorang pemimpin dalam rumah? Dia bermula dari rumah, bukan? Betul. Seorang pemimpin dia akan bermula dari rumah. Jadi di rumah lah sebagai contoh yang terbaik. Sekecil-kecil kerajaan ya? Ya, sebelum keluar menjadi satu pemimpin yang lebih besar. Kalau ada sifat-sifat yang tidak tu, patutnya kita kena buang lah. Atau bagaimana? Adakah pemimpin dalam rumah itu sendiri perlu ada ilmu, ada akhlak? Bagaimana? Saya minta pencerahan daripada Ustaz. Dan soalan keduanya, bagaimana pula dengan pemimpin seperti Saidina Umar Al-Khattab? Beliau sebelah malamnya dia akan keluar, orang kata turun padang lah. Ya. Lihat semualah rakyat-rakyat di bawah pemerintahan beliau. Dan kan pada hari ini kita tengok, mungkinlah kita tak nak kata pemimpin sekarang tak bekerja.
Tetapi macam mana untuk menerapkan sebagai pemimpin Islam mencontohi sifatnya di pemimpin sekarang ni? Itu Baik. saja pencerahan. Minta pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang saya yakin ramai juga teringin nak tahu. Yang pertama, sekecil-kecil kerajaan, iaitu dalam rumah tu sendiri, adakah ia platform terbaik untuk seseorang itu perbaiki diri sebelum memegang jawatan di luar ataupun di peringkat lebih tinggi? Yang kedua, pemimpin seperti Umar Al-Khattab yang sibuk pada waktu siangnya namun malam turun padang tanpa orang tahu, membantu orang susah. Adakah ia wajar dicontohi oleh pemimpin sekarang? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu kalau kita melihat kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi tu, maksudnya kepemimpinan ni yang paling kecil nampaknya adalah di rumah tangga lah. Dalam rumah kan, dalam rumah tangga kita ataupun kerajaan rumah tangga. Betul. Ataupun kita kata kepemimpinan kecil, akan tetapi sebenarnya itu adalah acuan yang asal. Itu acuan yang asal, tidak dapat dinafikan lagi. Sebab tu kita tengok betapa banyaknya keluarga-keluarga, suami-suami yang gagal ataupun daripada isteri juga yang bermasalah dan sebagainya, dan akhirnya melibatkan pemimpinan itu dipecat. Pecat tu maksudnya bercerai lah dan sebagainya lah. Kalau kita tengok sehingga 2020, dia start daripada Mac 2020 sampailah Oktober 2021, sebanyak 66,444 kes penceraian berlaku. 66,000 ya, statistik yang dikeluarkan oleh keluarga Kementerian Keluarga dan Pembangunan Wanita dan sebagainya, lebih kurang 121 penceraian berlaku setiap hari. Dan kebanyakannya melibatkan orang Islam dan Muslim lah. Jadi kalau kita lihat daripada statistik ini, kita akan nampak sebenarnya kegagalan yang berlaku dalam kepemimpinan rumah tangga itu sendiri. Dan sebab tu Nabi SAW mengingatkan kepada kita banyak daripada hadis-hadis, bahkan ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jaga. Paling besar, kepemimpinan paling besar apa? Apa dia punya target paling tinggi? Jaga kamu, diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah daripada batu-batu, daripada perkara-perkara yang Allah telah murka dan sebagainya lah. Jadi di sini menunjukkan bahawa asalnya di situ. Kalau di situ pun kita kepimpinan itu agak terombang-ambing dan sebagainya, maka masalah. Kalau disebutkan tadi bohong, menipu, ada sifat munafik, kan, kita kata apa, sepatutnya ada hubungan di luar dan sebagainya. Jadi kita tengok ini adalah satu perkara yang teruk ataupun perkara yang asal daripada kepimpinan rumah tangga itu sendiri pun dah hancur. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita, bagi seorang lelaki, bagi seorang pemimpin, dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli, atau kama qala, sebaik-baik kamu adalah yang paling terbaik kepada ahli keluarganya, dan kemudian juga aku yang paling terbaik di kalangan ahli keluarganya. Maksudnya kalau kita tengok kat situ, Nabi dalam rumah tangga pun cantik, di luar lagi cantik. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana ditanya tentang akhlak Nabi SAW, dan lebih pula Nabi SAW ini adalah berpoligami, ada 9, ada 11 dalam riwayat dan sebagainya, orang isteri. Tetapi bila ditanya kepada isteri Sayyidatina Aisyah, bukan isteri Sayyidatina Aisyah berpura-pura nak jawab Nabi ni baik, bagus, apa semua, tak. Tapi Sayyidatina Aisyah kata, akhlaquhu Quran, akhlak Nabi ini adalah Al-Quran. Maksudnya menunjukkan bahawa kepimpinan dalam rumah tangga itu sendiri Nabi beres dah. Tak perlu dipertikaikan oleh sesiapa pun. Pergi rumah isterinya, isteri Zainab, isterinya sekian-sekian dan sebagainya, sama saja. Menunjukkan bahawa memang betul lah kemunafikan ataupun bohong ataupun apa sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri seorang pemimpin khusus rumah tangga, itu dulu yang perlu dibuang sebelum pergi kepada pemimpinan yang lebih besar. Sebab ni nak memimpin lebih ramai lagi, nak memimpin lebih banyak lagi, dan macam-macam kerenah yang perlu dihadapi. Maka pada waktu tu siap sedia itu adalah benda yang paling utama dahulu. Kalau dia contohnya belum beristeri, dia ada kepemimpinan adik dia, sebagai contoh, dia ada perlu ahli keluarga yang perlu dipimpin dan sebagainya. Itu kita kena faham daripada sudut asalnya. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bila kita berbincang tentang Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini, kita akan nampak sebenarnya memang itulah tugas Saidina Umar Khattab. Sebab beliau tahu tanggungjawabnya, dan beliau tahu itu adalah satu benda yang sangat sebab tu zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan bayangkan zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni, bila beliau dilantik jadi khalifah, kan. Jadi sebab zaman Saidina Umar ni, zaman Saidina Abu Bakar ni panggil khalifah, zaman Saidina Umar baru start dipanggil Amirul Mukminin. Itu dia punya konsep sejarah dia. Tapi zaman Saidina Umar Khattab itu ataupun zaman Saidina Abu Bakar itu sendiri, bila dilantik jadi khalifah, hari pertama, hari kedua pergi meniaga kat pasar.
Apa sebabnya? Ya. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai sahabatku, memang aku dilantik jadi pemimpin khalifah, tapi aku nak makan. Anak-anak aku perlukan makanan, isteri aku perlu, ada tanggungjawab keluarga kat situ. Tetapi bagaimana pula para sahabat mempersoalkan bagaimana pula tentang pentadbiran negara? Maka pada itu mereka bermusyawarah dan sebagainya, maka digajikan Sayyidina Abu Bakar sini separuh ekor kambing sehari. Itulah nilai gajinya yang ada. Kan disebabkan supaya kamu jangan buat benda-benda lain. Maksudnya tumpu kepada pemerintahan negara. Dan zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sudah tentu berubah lantikannya, dan kemudian pada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan kemudian isu-isu yang terbabit pada zaman itu sendiri, pergaduhan, pertelingkahan dan sebagainya. Dan zaman Sayyidina Uthman sudah tentu, maka sudah tentu kalau kita melihat kepemimpinan itu tahu apa tanggungjawabnya, sebab tu berjalan malam, kan turun padang, tengok itu ini dan sebagainya, maka di situ agak sukar untuk dicari. Kalau kita boleh tanya di mana Umar Khattab pada waktu hari ini, jadi kita kata kena kembalikan semula. Itulah, dia bukan sekadar teori. Itulah sepatutnya apa sikap ataupun perkara yang ada pada setiap pemimpin, yang memang kepemimpinan itu rakyat yang paling utama, dan itu tanggungjawabnya. Gaji yang dibayar, apa yang didapat, sokongan rakyat dan sebagainya, maka itulah dikembalikan semula kepada rakyat, dan itulah kelebihan yang dia akan dapat di sisi Allah juga, kerana bertanggungjawab di atas setiap perkara yang telah pun dipertanggungjawabkan ataupun perkara yang sewajarnya untuk dia lakukan. Wallahualam. Tak lena tidur selagi mana ada orang susah di kawasannya. Ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, sekejap je lagi saya nak tanyakan soalan. Sempat insya-Allah. Kalau adalah orang yang menyatakan tak payah ambil tahu lah pasal politik, tak payah sertai politik lah, adakah ia wajar? Cuma jawapannya kejap lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah dari dulu sampailah sekarang kami terus bersama dengan anda, dan kami tidak akan terus kukuh berdiri tanpa sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih para penonton sekalian. Dan Alhamdulillah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini kita bicarakan tentang fiqh, yang mana kita tumpukan kepada fiqh politik bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, dalam situasi politik yang mungkin berbeza-beza setiap negara, bahkan ada juga berlaku mungkin kezaliman dan ada juga ketidakpuasan hati, ada antara seorang hamba manusia, hamba Allah yang bernama manusia ini menyatakan tak perlulah ambil tahu pasal politik, tak perlu ada politik ni, kita hidup perlu bebas, tak perlu ada ketua-ketua ni. Bagaimana Ustaz? Adakah ia wajar? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya ini antara idea-idea yang dibawa oleh Ali Abdul Raziq. Ali Abdul Raziq ni satu orang, dia pemikir, dan kemudian dia nampaknya kecenderungan dia ini adalah tidak suka kepada politik, dan dia tak suka kepada sistem pentadbiran ataupun sebagainya ni. Maka, dan juga disambung juga ada beberapa pandangan dan pendapat daripada beliau juga, seperti mana Khalid dan sebagainya, moden, orang-orang yang berkait dengan sependapat dengan beliau, menyatakan apa, tak perlu kepada politik, tak perlu kepada apa-apa yang ada ni, kita boleh bebas, kita buat kerja kita je, buat kerja kita. Yang ni yang sebahagian mereka namakan sebagai sekularisme ataupun sekularism, yang mana mereka tak perlu kepada politik, kepemimpinan apa, bebas sendiri je, tak perlu kepada apa-apa pemimpin dan sebagainya. Tapi hakikat sebenarnya kalau kita tengok, kita lah sendiri kan. Dan ada orang mungkin kalau kita boleh kait pun, tak payah undi lah, tak payahlah pergi keluar, letih je balik ke apa semua kan, tidur sudah, lepas tu tengok putusan putusan nak tengok pula kan. Itu yang pelik, itu macam-macam orang ni. Baik, jadi itu antara satu perkara yang kalau kita pasti kita tengok, dia memang berlaku dalam masyarakat kita. Antara hujah mereka apa dia? Mereka kata pada zaman dulu kan sahabat berperang,
kan. Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peperangan Jabal Siffin. Dia kata di antara dua blok politik yang besar tu, kita ambil blok yang ketiga. Kan. Ramai sahabat tak sertai, maka kita pun tak payah sertai politik lah. Lagi selamat Lah. Tapi kita kena ingat bahawa sebenarnya kita adalah negara, kita pergi balik pada rukun negara, kita ada apa? Kita ada keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jadi benda ni kita perlu sangat tekan, kena pegang teguh, dan sebab tu dalam perlembagaan kalau kita tengok pada perkara 119, hak bagi untuk kita memilih, maksudnya hak untuk kita mengundi itu memang ada dalam peruntukan di Malaysia kita sendiri. Dan daripada sudut ini kalau kita tengok, ada sebahagian para ulama sehingga menghukumkan sebagai wajib untuk pergi mengundi dan menyertai bukan menyertai itu jawatan. Bukan pegang jawatan. Pegang jawatan, tapi adalah untuk berpolitik. Maksudnya kita nak pilih siapa. Ini pemimpin tempat kita. Ini masa hadapan kita. Ini benda yang kita akan dapat daripada hasil kepemimpinan dan seterusnya. Untuk menjaga kebajikan kawasan tempat kita tinggal. Tempat itu. Jadi di sini kalau kita tengok antara pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan mengundi itu hukumnya adalah wajib. Berpolitik itu hukumnya adalah wajib. Sebab apa? Ma la yatimu bi wajib illa bi fahuwa wajib. Maksudnya tidaklah sempurna untuk yang Nabi sebut kepada kepemimpinan tadi itu, melainkan nak pilih pemimpin itu melalui jalan demokrasi, melalui jalan untuk kita memilih pemimpin, mengundi dan sebagainya. Maka itu adalah satu perkara yang wajib, yang kita sebagai rakyat Malaysia ada undang-undangnya, ada perlembagaannya, ada akta tata susila dan sebagainya. Maka pada waktu itu mengundi dan berpolitik itu adalah satu benda yang sebahagian juga daripada agama yang perlu kita ketahui. Dia bukan memisahkannya, tetapi adalah penyatuan, dan bukan seperti mana pendapat pada Ali Abdul Razik dan beberapa di kalangan mereka yang menolak sistem politik dengan juga agama dan menolak kesatuan, kepemimpinan dan bebas semata-mata. Itu perkara yang perlu kita sangat-sangat jelas supaya kita faham bahawa sebenarnya itu adalah tanggungjawab, itu adalah kepemimpinan, dan kita sendiri yang menyokong tentang perkara itu. Macam Daing sebutkan tadilah, tanyalah Ustaz TV3, lama dah. Sokongannya sebenarnya sebagai kita adalah pelaksana. Betul. Tetapi yang menonton, yang melihat itu adalah orang yang menyokong. Daripada sudut politiknya kita nampak macam tu. Oh, ni politik lah ni. Asasnya kita nampak kalau tak ada orang sokong, kita kata betul lah, memang kita tak boleh nak bersama, nak berteruskan. Jadi kita kata sebenarnya secara asasnya kita nampak bahawa itulah asas yang sangat penting. Wallahualam. Sokongan kepada sesuatu ataupun seseorang untuk meneruskan pelaksanaan yang baik itu. Baik Ustaz, soalan daripada Aiman Aizuddin di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Adakah pertelingkahan yang berlaku dalam politik dalam kalangan para pemimpin akan ada kesannya kepada rakyat dan masyarakat awam? Dan mungkin Ustaz boleh tambah sikit lah, saya nak tambah sedikit. Beza pertelingkahan dengan beza pendapat. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada asalnya kalau kita tengok, memang dalam Al-Quran ini dia sebagai garis panduan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 83, waqulu lillahil husna, waqulu al-husna, kan, maksudnya hendaklah kamu berkata dengan suatu perkataan yang baik, kan. Dan kemudian kita tengok juga dalam ayat Quran yang lain Allah sebut wajadilhum billati ya ahsan, maka kamu berdebat, berbincang, memukakan pandangan pendapat dengan cara yang paling terbaik. Maka walaupun ayat ini ditujukan kepada bukan Islam, non-Muslim dan sebagainya, tapi akan berlaku persengketaan, pergaduhan. Sebab tu Allah sebut fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika kamu berbantah-bantah, saling kita kata bertelingkah dan sebagainya, maka kembalilah semula kepada Allah dan Rasulnya. Baik daripada sudut agama, baik daripada sudut politik dan sebagainya, maka kita nampak bahawa ia adalah satu perkara yang wajar, yang wajib untuk kita berbincang dengan cara yang paling terbaik. Dan maksudnya memang semua orang akan ada beza pandangan pendapat dalam parlimen itu sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri. Isteri kata nak pergi Langkawi, suami kata tak, kita kena balik Kelantan contohnya, kan. Minta undi anak. Kan? Anak sokong mana? Contohlah, kan. Jadi itu pun sebenarnya memang berlaku sentiasa. Betul. Beza pandangan pendapat dan juga di kalangan ahli politik itu pun sendiri. Cuma yang paling terbaik sekali kalau kita tengok, apakah kepentingan untuk rakyat? Apakah kepentingan kebaikan yang akan didapati daripada apa yang kita buat, baik dunia ataupun akhirat. Dan kesannya memang rakyat akan terbabit. Rakyat pun pening.
Kan kalau contoh mak ayah bergaduh dekat rumah, anak pun tengok mana satu mak ayah ni pening. Dia sendiri pun pening kan. Last kali masuk bilik dia tidur je. Ikutlah kan contohnya kan. Jadi itu belum pemimpin masyarakat. Ketua kampung ni bergaduh dengan ketua kampung seberang contohnya, tak puas hati jalan ke apa kan. Macam-macam isu. Jadi memang pergaduhan tu berlaku, cuma asasnya kita kata dia adalah satu perkara yang sepatutnya selesai dengan cara yang baik, perkara yang paling terbaik, rumusan yang paling terbaik dan penyelesaian yang baik dan kaedah pelaksanaan yang paling terbaik, dan itu akhirnya akan memberi kebaikan kepada rakyat. Cuma kita kata memang berlaku, memang tak dapat dinafikan. Betul. Tetapi bagaimana pengurusan itu, jangan saling memaki, mencarut dan sebagainya kan. Dan ini merupakan memfitnah. Satu perkara yang Nabi SAW Allah sebut juga dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memberikan perkataan-perkataan ataupun kita kata apa, nama-nama gelaran yang tak elok kepada seseorang itu. Dan kemudian Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, laisal mu'min at-ta'an wala la'an wala fahish wala badhi atau kama qala. Bukan seorang mukmin tu dia satu orang yang suka bercakap keji, kotor, memaki dan sebagainya. Itu bukan sikap seorang mukmin. Jadi kita kata apa masalah pun bincang cara paling terbaik, dan kepentingan rakyat mesti didahulukan yang paling utama. Kejap lagi Ustaz, saya nak tanya, alang-alang Ustaz sebut tentang memilih pemimpin ni, macam mana ciri pemimpin yang kena pilih tu. Tapi kejap lagi Ustaz ya. Kalau nak tahu bagaimana caranya ataupun adakah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nantikan sekejap saja lagi. Terus bersama dengan kami, dan insya-Allah kita tutup dahulu di TV3 dan sambungannya di TV9 selepas ini, dan bersama lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih para penonton sekalian. Masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah, hari ini, pagi ini kita sama-sama dapat timba ilmu, terutamanya berkaitan dengan fiqh, yang mana hari ini kita bicarakan tentang fiqh politik. Dan saya nak minta anda semua, masih lagi belum terlambat untuk ajukan soalan, untuk tahu dan juga faham dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini, fiqh politik. Caranya boleh tinggalkan soalan anda di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh hubungi kami di talian 18881677. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bina negara kita, politik kita mengikut acuan Islam. Dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, sebelum kita rehat tadi, saya ada gantung satu soalan lah, yang mana soalan ni saya yakinlah ramai juga nak tahu ni. Seperti mana yang kita faham, ada orang yang menganggap kita ni kalaulah kita nak pilih pemimpin, nak pilih yang macam mana? Adakah perlu pemimpin yang ada pengaruh yang luas, ataupun yang boleh bawa dana yang berjuta-juta, bilion-bilion? Ataupun nak pilih pemimpin itu mereka yang kena ada ilmu? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti mana kita sebutkan di awal tadi berkait dengan surah Al-Qasas pada ayat yang ke-26, kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghari dalam kitab beliau Tafsir Al-Maghari, maksud yang dikatakan sebagai qawi amin itu, inna khaira man istajarta qawiyul amin. Dan cerita ini kisahnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir Ibn Kathir dan sebagainya, iaitulah dua orang wanita yang ketika mana dia nak bagi makan, nak bagi minum binatang ternakan. Dan waktu tu orang lelaki kat depan. Kan, maksud semua orang lelaki dekat telaga, satu telaga tu. Dan kemudian pada waktu itu Nabi Musa lalu, dan Nabi Musa lah tolong bantu mereka. Dan start daripada tu, maka dikatakan bahawa yang paling terbaik kamu ambil adalah orang yang kita kata qawi dan juga amin. Jadi kita sebut tentang ciri-ciri pemimpin yang nak dilantik ini, kita kata tadi yang pertama daripada sudut asalnya Islam, kemudian juga adil, dan kemudian juga adalah kita detailkan lebihkan sikit berkait dengan qawi itu apa sebenarnya. Dia qawi ini kalau kita kata kompetensi tadi, dia daripada sudut pertama fizikalnya, yang kedua daripada sudut strategi dan juga perancangan dia, dan kemudian daripada sudut perlaksanaan,
daripada sudut pengurusan, daripada sudut dia execute, maksudnya mengarahkan, maksudnya dia ada ciri-ciri sifat kepemimpinan. Jadi kan kalau naik dilantik, nak suruh orang ni kan rasa macam malu pula. Kan? Yang ni segan pula, tak jadi. Betul. Dia kena ada ciri-ciri kepemimpinan yang boleh memimpin, boleh memberikan arahan. Dan kemudian juga profesional daripada sudut bidang itu sendiri. Kalau kata pendidikan, kesihatan, kalau mereka kata ahli lah. semualah ahli dalam bidang tu, maka yang tu ditunjukkan sebagai qawi. Kalau kita tengok contoh dalam kita nak melantik seorang pekerja pun, kalau kita tengok kat situ pun mestilah dia pakar dalam bidang tu, dia tahu, dan kemudian dia ni seorang yang boleh dipercayai, kan, maklumat syarikat jadi bocor kat Facebook apa semua, kan. Jadi itu antara perkara yang ada amanah ataupun kita panggil sebagai amin, dan juga qawi bila mana kita nak memilih pemimpin yang ada. Dan kemudian perbincangan juga di kalangan para alim ulama, sebenarnya wajib ke mesti Islam pemimpin tu? Kalau kita tengok di antara asalnya merujuk kepada kalau kita situasi kita di Malaysia ni memang ada pemimpin setiap adun ke apa ke yang tidak Islam lah, non muslim. Jadi pada waktu itu kita kata secara umumnya ramai di kalangan para fuqaha, kalau kita tengok pandangan Ibn Hazmin, pandangan Ibn Munzir dan pandangan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa tidak boleh dilantik melainkan orang Islam lah. Tapi pandangan para ulama dalam mazhab Syafi'i, antaranya disebut oleh Imam Khatib Syrbini, disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga ulama-ulama yang lain, menyatakan harus dilantik kepada kepemimpinan yang dia boleh memimpin. Contohnya pada isu-isu berkait dengan pengangkutan ke ataupun apa-apa yang umum yang dia boleh memimpin, dan dia memang ada sifat tadi tu, boleh buat kerja, boleh memimpin dan sebagainya, maka ia boleh dan harus dilantik. Ini juga pandangan Syekh Dr. Wabah Zuhaili dan pandangan Syekh Dr. Al-Qaradawi mengharuskan pada bahagian tertentu. Sebab kita negara majmuk, sistem perundangan kita berbeza, dan kemudian kita ada, kita panggil sebagai sistem sosial masyarakat itu sendiri, maka sudah tentu ada di sana memerlukan kepada pemimpin yang sedemikian. Jadi kita tengok di situ di mana caranya, kaedahnya, apa yang diperlukan, listkan, maka itu antara perkara yang paling terbaik. Maksudnya jika ada keperluan untuk menyentuh dalam bab keagamaan, terutamanya agama Islam, maka wakil rakyat itu ataupun pemimpin itu akan menyerahkan kepada mereka yang lebih ahli. Ya. Kan itu maksudnya. Dan itu memang sistem, maksudnya kalau berkait dengan hak agama Islam, hak kepercayaan, kalau di Malaysia sebagai contoh persekutuan, undang-undang kita dan sebagainya, memang itu hak eksklusif orang Melayu dan orang Islam lah. Itu maksud pentadbiran itu memang dikhaskan untuk orang Muslim, orang Islam. Wajib. Baik Ustaz, ada soalan dari Kak Ju Zabidi di Facebook ni. Kata Kak Ju, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di zaman sekarang ni bolehkah kita berpolitik dalam masjid seperti zaman Rasulullah SAW? Sebagai contoh, Masjid Nabawi menjadi jantung kota Madinah ketika itu. Masjid digunakan untuk kegiatan politik, perancangan kota, menentukan strategi askar dan untuk mengadakan perjanjian. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Ju. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita melihat daripada sudut, sebenarnya AJK masjid itu sini pun politik. Kalau daripada sudut asalnya, ya betul kan. Maksudnya sistem politik yang lebih luas itu, lantikan, dia ada dia punya nazir, ada dia punya pengerusi dan sebagainya. Siapa nak jadi setiausaha, pengurusan, imam rawatib apa semua, itu sebenarnya sistem lah, politik lah. Tapi bila disebut politik tu maksudnya yang sekarang ni, yang dibawa masuk ke dalam masjid, maksudnya ada dia punya parti-parti tertentu dan sebagainya, maka di situ di mana dia punya garis panduan dia. Yang pertama sekali saya sebutkan, memang betul di zaman Nabi SAW, seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam qadaya fiqhiyah Islamiyah muasarah, beliau menggariskan sistem masjid di zaman Nabi SAW ini memang di situ tempat pendidikan, di situ tempat ketenteraan, kan, tempat ketenteraan, di situ untuk siasah politik. Politik di sini maksudnya apa yang pemimpin arahkan dan disampaikan kepada pihak masjid. Contoh, kalau katalah contoh jabatan agama ke apa, melalui SOP ke apa, jangan biasa kan, pengumuman SOP apa semua, ni arahan pada kerajaan apa semua, itu memang asas politik lah. Itu asas politik yang boleh, tak ada masalah nak umumkan nak apa, supaya untuk jaga kebajikan rakyat, jaga SOP, balik kampung, jangan lupa dan seterusnya. Maka itu antara penggunaan pada zaman Nabi SAW itu sendiri. Dan termasuk yang lebih lagi, kita kata bermesyuarat dan seterusnya, semua termasuk dalam sistem politik di zaman Nabi SAW. Cuma sekarang ini, kalau kita tengoklah secara realitinya, ada negeri seperti mana Johor pada 2019 dan Selangor yang paling terbaru 2021 melarang, iaitulah orang-orang yang terlibat dengan politik untuk berceramah di masjid. Jadi ini kita kena akui arahan pemerintah juga. Arahan pemerintah, dan itu juga berpolitik sebenarnya.
sebenarnya. Kan maksudnya arahan pemerintah kalau di Johor orang-orang politik tak boleh berceramah. Kalau di Selangor tak boleh berceramah. Di Pahang pun ada beberapa tempat negeri lagi yang tak membenarkan. Jadi itu kita kata dia kena bezakan di antara asas berkait dengan politik yang diteguhkan ataupun dilandaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan politik yang kita nak cerita pasal parti kita, nak cerita pasal pengaruh kita, tanggungjawab kita berbeza. Maka kita kata akulah pada arahan pemerintah, saya pasti ada di kalangan orang tertentu yang tak puas hati, kenapa nak kena larang? Bagilah semua orang dengar tentang politik dan semua dalam masjid kan. Kan bagi orang bercakap. Kita kata ini juga adalah arahan daripada pemerintah uli amri yang sepatutnya kita tidak boleh untuk membantah dan sebagainya lah. Kerana dia telah pun diputuskan. Jadi negeri-negeri tertentu yang saya sebutkan tadi memang dah tak boleh, maka tak boleh lah. Tapi daripada sudut asasnya pentadbiran itu sendiri sebenarnya adalah satu politik. Kan sebab tu saya nampak baguslah sebenarnya kalau masjid tu ditakbir oleh semua parti politik. Maksudnya nazir dia parti sekian, ni sekian, semua bersatu. Maksud kalau dalam masjid kita boleh bersatu, dekat luar pun boleh bersatu, mana-mana tempat boleh bersatu, maka kita kata itu antara satu perkara yang sangat paling terbaik. Tapi paling sukar untuk secara realitinya, teorinya mungkinlah secara realitinya berlaku, tapi kita nak katakan bahawa sistem masjid di zaman Nabi itu memang satu yang paling terancang. Sebab tu Nabi bila hijrah pun Masjid Quba pertama yang Nabi bina, kemudian di Madinah pula masjid. Sebab itulah penyatuan. Itulah konsep penyatuan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gariskan. Wallahu alam. Perbezaan pendapat itu akan wujud, Ustaz ya. Akan tetapi bagaimana kita nak menguruskan perbezaan pendapat itu untuk mencapai kebaikan, terutamanya dalam mencapai keputusan. Okey, Ustaz, ada soalan daripada Intan Zurina ni, katanya Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, di serata dunia politik sering dikaitkan dengan korupsi dan juga rasuah. Bagaimana caranya untuk memulihkan persepsi ini? Sebut je politik, mesti akan ada persepsi negatif. Baik, asalnya sebenarnya kalau kita lihat kepada akta sendiri daripada sudut akta pilihan raya 1954 pada perkara 10 ataupun pada perkara 8, dia ada beberapa perbincangan. Maksudnya rasuah dalam politik itu sendiri pun dilarang dalam akta itu. Maksudnya tak perlu kalau kita nak kata pada Quran hadis dah confirm dah. Tapi dalam undang-undang itu sendiri rasuah ni contohnya apa? Sogokan, disebutkan dalam akta tu sogokan. Kemudian juga penjamuan. Jamu ni daripada duit mana ni? Kira untuk apa ni? Niat untuk apa ni? Kan itu semua ada unsur-unsur tu, bagi jamuan, bagi sogokan. Ni kedua biasa ke apa ni? Biasa ke apa kan? Jadi semua tu sebenarnya dah ada dalam akta secara detailnya. Dan kemudian kalau kita tengok pula daripada sudut asasnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Nabi melaknat, Allah melaknat iaitulah berasuah dan pemberi rasuah. Jadi maksudnya dua-dua sekali. Jadi kalau kita kata contohnya benda-benda yang hidup politik dengan rasuah ini adalah satu perkara yang ditentang oleh agama, alhamdulillah saya sangat sokong. Kalau di khutbah di Selangor contohnya, lindungilah kami daripada rasuah. Kan ada doa dalam itu khutbah. Tajuk tu kan. Ada tajuk khutbah pun ada, dalam doa pun dalam ada doa setiap Jumaat. Maka kita kata sepatutnya ini antara perkara yang diterapkan oleh semua negeri, dan kemudian juga kita kena ingatkan apa dosa dan apa azab berkait dengan rasuah supaya politik tu dia bersih, dia cantik, dia molek, dan itulah sebenarnya termasuk dalam landasan dan juga acuan agama yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau tanya tadi, tak boleh juga kita kata kalau politik je rasuah. Kalau rasuah je politik, tak boleh. Bukan semua orang yang berpolitik begitu. Ada orang yang baik, ada yang bagus dan sebagainya. Jadi pada waktu tu jangan kita pukalism. Kita main tuduh kan. Sebab ada orang yang begitu, maka kita tolak. Maksudnya bukan ciri-ciri pemimpin yang terbaik. Seperti mana disebut oleh Imam Mawardi tadi, termasuk perbuatan fasik adalah juga rasuah, berzina dan sebagainya. Maka itu antara pemimpin yang patutnya tidak sepatut menjadi pemimpin lah. Tapi daripada hakikat sebenarnya, inilah antara perkara yang ditekankan oleh syarak dan oleh Nabi SAW. Lindungilah daripada rasuah, dan bukan semesti politik rasuah. Rasuah itu ada politik, ada orang tertentu. Maka pada waktu tu jangan pula kita lari daripada politik, sokongan dan sebagainya, kerana itu adalah tuntutan. Wallahualam. Saya teringin nak tanya dengan Ustaz, apakah antara kesan rasuah dalam politik? Tapi di hujung nanti, insya-Allah. Cumanya, ada satu soalan yang saya nak tinggalkan sebelum kita rehat ni. Fahaman pemisahan politik dengan agama. Ini pun wujud juga Ustaz. Yang bagaimana kita perlu faham ia tidak seharusnya berlaku, dan apa akibatnya kalau dipisahkan politik dan juga agama ini. InsyaAllah kejap lagi Ustaz ya. Kalau anda nak tahu jawapan dan pencerahannya selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan clear.
Setiap hari para mertua sekalian kita bawakan topik yang berbeza-beza dan setiap hari kita akan ada persoalan dan juga permasalahan yang kita hadapi. Namun ada penyelesaian dan jawapannya. Di sini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, ada jawapan dan penyelesaiannya. Dan terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat yang menonton dari Singapura. Sempat saya tengok tadi ada sahabat-sahabat kita dari Singapura yang turut menonton secara langsung di Facebook kita. Juga ada yang menonton dari Brunei. Kalau boleh komen sikit siapa yang berada di Brunei yang sedang menonton ketika ini. Dan juga ada juga sahabat kita di Indonesia. Terima kasih ya. Alhamdulillah, menjadikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan hari ini alhamdulillah kita bicarakan tentang fiqh politik, satu topik yang besar insya-Allah untuk kita sama-sama dapatkan pemahamannya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz, sebelum kita rehat tadi saya nak tanyakan tentang satu fahaman yang sebenarnya bukan barulah wujud. Ada wujud lama dah, iaitu pemisahan politik dengan agama. Mereka menyatakan agama lah, politik katanya. Kalau dalam agama ini haram, tapi dalam politik ini halal katanya. Macam mana kita perlu faham yang ia tidak seharusnya berlaku, dan kalau berlaku apa kesannya? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti mana saya sebutkan di awal tadi, ini antara fahaman sekularisme lah. Maksudnya fahaman sekular yang memisahkan di antara politik dan juga agama. Sebenarnya kalau kita tengok pada zaman dulu, pada zaman kegelapan barat, Eropah dan sebagainya, pernah berlaku memang mereka memisahkan di antara politik dan agama. Maksudnya daripada sudut Kristian itu sendiri, agama Kristian itu dipisahkan daripada politik. Maksudnya agama, politik. Benda ini pernah berlaku pun, dan itu memang tercatat dalam fakta sejarah yang memang tidak dapat dinafikan lagi. Sepatutnya orang Islam kena belajar daripada apa yang berlaku. Betul. Dan ini kalau kita tengok daripada sudut itu pun sejarah membuktikan, apatah lagi pada Islam. Sebab tu tadi fahaman Ali Abdul Razik dan beberapa sebahagian di kalangan mereka ini membawa fahaman memisahkan di antara kebebasan, di antara kita kata kepemimpinan dan juga agama. Maksudnya politik suku, agama suku lah. Tapi hakikat sebenarnya dua-dua ini landasan seperti mana disebut oleh Imam Haramain Al-Juwaini dan juga disebut oleh Imam Al-Ghazali dan juga ulama-ulama lain, Imam Al-Iji dan sebagainya, menyatakan bahawa sebenarnya hakikatnya khilafah, sistem yang ada kepemimpinan itu diwarisi daripada para nabi, para anbiya, dan kemudian kata Imam Al-Iji menyatakan wajib untuk kita terlibat dalam isu kepemimpinan itu. Maksudnya sebagai masyarakat, sebagai kita kata rakyat, maka kita kena terbabit mengambil bahagian dalam, kalau dari sistem demokrasi sekarang, undi dan sebagainya lah. Tapi secara umumnya kita boleh katakan bahawa agama dan politik adalah benda yang ada unsur itu. Macam kita kata, dia politik ni dia pergi kepada bab muamalat secara umumnya. Betul. Sistem kehidupan manusia. Tapi kalau kita kata sebagai ibadah, yes, ibadah. Dan dalam tu ada fiqh jenayah, hukuman dan sebagainya. Ada isu muamalat, ada juga isu munakahat. Muamalat juga, perkahwinan dan hubungan sesama manusia. Jadi politik itu tidak boleh dipisahkan daripada agama kerana dia sebahagian daripada garam, kunyit, apa lagi kita nak kata, resam kehidupan manusia. Saya terfikir Ustaz, saya minta maaf mencelah, termasuklah dalam masjid. Betul. Kalau tak ada politik yang menguruskan masjid itu sendiri, bagaimana aktiviti di masjid untuk diadakan? Betul. Sekejap lagi sekarang kawasan itu memang kawasan yang ada budak-budak, aktivitinya orang tua je. Kan? Patutnya aktiviti budak-budak pun kena ada. So itu juga memerlukan kepada pemikiran yang berkait rapat dengan kepemimpinan dan juga politik itu sendiri dalam pengurusan pentadbiran di rumah Allah itu pun sendiri. Rumah tangga kita, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di pejabat, di ofis, di syarikat, semua sekali memerlukan kepada kepemimpinan. Dan sebab tu kita kata Islam memang ada politiknya, tapi politik cara Islam. Wallahu a'lam. Itu penting. Politik cara Islam, para betul sekalian. Nur Dahlia Biru di Facebook ni Ustaz, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dan semua kru Tanyalah Ustaz, apakah peranan politik pada masyarakat dan pembangunan penduduk setempat yang menghadapi hidup dalam kemiskinan? Apa peranannya Ustaz? Kemudian bagaimana politik berperanan untuk keluarkan mereka dari kesempitan hidup dan dari kelompok miskin tegar? Sepatutnya politik tu apa fungsinya Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, daripada sudut pentadbiran negara secara umumnya. Yang kedua adalah pergi mendasar kepada masyarakat ataupun rakyat lah. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita kena tahu hakikat ni sebagai peringatan bagi kita, pemimpin dekat rumah ke, pemimpin masyarakat ke, pengurusi masjid ke, pemimpin negara pun. Dalam hadis tu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berdoa
Nabi SAW menyatakan jika ada pemimpin, ya Allah, jika pemimpin ini menyusahkan rakyat, maka susahkanlah dia. Jika pemimpin ini memudahkan rakyat, maka mudahkanlah urusan dia. Maka doa itu nampak padat dan singkat tetapi memberi makna yang mendalam. Maksudnya kepemimpinan itu asalnya adalah untuk memudahkan bicara orang tengah, pengurusan yang berkait dengan rakyat. Kalau dikaitkan tadi dengan fakir miskin dan sebagainya, kalau tengok pun sebenarnya zakat itu juga pengurusan berkait dengan politik juga. Pengurusan dia. Bagaimana pengurusannya, kita kata agihan dan sebagainya, dan juga berkait dengan bantuan-bantuan. Alhamdulillah di Malaysia ada bantuan-bantuan kepada rakyat yang sukar. Banjir pun dapat bantuan. Alhamdulillah. Sebelum tu bantuan COVID-19, bantuan COVID-19, moratorium bank dan macam-macam lagi lah. KWSP boleh keluar dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam perkara yang memudahkan rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, pemimpin harus diingatkan, jangan kita kata sekadar itu, tetapi berusaha paling sebaik mungkin untuk menguruskan apa yang dikatakan sebagai pengurusan rakyat tadi. Itulah yang berlaku pada zaman sahabat, berlaku pada zaman Nabi SAW. Contoh, Nabi ni pemimpin besar. Tapi bila Nabi tengok satu orang budak kecil, dia menangis. Nabi meraihkan dia. Walaupun pemimpin negara. Nabi tengok dia menangis ni, kenapa kamu menangis ni? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, iaitulah kisah Abu Umair. Dia menangis sebab burung dia mati, burung peliharaan dia. Maka Nabi tanya kenapa dan sebagainya. Ada para sahabat yang mana berduka cita, yang mana sedih. Contohnya siapa? Mas'ab bin Umair. Contohnya Salman Al-Farisi. Nabi raikan setiap individu tu. Maksudnya Nabi bermasyarakat. Nabi itu sendiri akan pergi kepada mereka, akan bertanya dan sebagainya, apa kesusahannya, apa yang boleh bantu. Sehingga kalau tengok pembebasan Salman Al-Farisi, seperti mana riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, para sahabat semua berkumpul, Nabi pun bagi idea macam mana kita nak bebaskan Salman Al-Farisi, sebab kena bayar emas. Hampir sekilo jugalah. Emas tu berat dia. Harga dululah. Jadi semua sahabat berbincang macam nak bebas. Hatta seorang punya pasal je. Ataupun kita kata kerana seorang yang inginkan Islam, inginkan agama, maka Nabi bantu dia, tolong dia. Jadi menunjukkan Nabi juga merakyatkan. Nabi ni sentiasa berdamping dengan rakyat, dan begitulah para sahabat, dan begitulah sepatutnya pemimpin-pemimpin memainkan peranan yang besar kepada rakyat, kerana itu adalah orang yang di bawah pimpinannya dan dipertanggungjawabkan. Wallahualam. Ustaz, hujung-hujung ni saya kalau boleh nak ajak para penonton ni tahu satu kisah lah. Sebab saya pernah terbaca kisah ini. Ada seorang pemimpin yang mana berpolitik cara Islam, berteraskan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga kan ketika zaman pemerintahannya, nak mencari asnaf zakat untuk menerima duit zakat pun susah. Boleh Ustaz ceritakan, Ustaz? Baik, kalau kita tengok secara asasnya, inilah berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Kerana kepemimpinan dan kehebatan beliau. Dan sebenarnya kalau kita tengok, dia punya pengurusan terhadap rakyat itu macam-macam perkara yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Start bila? Start ketika mana dia naik jadi pemimpin dan anak dia tegur tu. Anak dia tegur pengurusan rakyat ni, kamu ni baru jadi pemimpin. Sebab dia tahu khalifah pergi hadir tempat kepemimpinan, dia penat, dia letih. Dan kemudian dia rehat sekejap, petang ni baru nak keluar pergi berjumpa rakyat. Tapi anak dia kata, kamu ada tugas yang paling besar, kamu kena bangun, kamu pergi menguruskan rakyat. Ada ramai lagi yang dizalimi, ramai lagi yang bermasalah, kamu kena tolong dan kamu kena bantu. Dan kalau tengok, khalifah waktu meninggal dunia dia, Umar bin Abdul Aziz ni, satu orang yang miskin bila meninggal dunia. Allahu Akbar. Dan waktu itu hanya berapa harta saja yang ditinggalkan. Dan peliknya, anak-anak dia ni dia tak wasiatkan dengan harta. Kata beliau, kalau kamu ni orang-orang yang salih, fallahu yatawallas salihun. Kalau kamu orang yang salih, dia beritahu pada anak dia, Allah akan menguruskan orang-orang yang salih. Lepas meninggal dunia tu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, walaupun khalifah miskin, rakyat kaya. Itu cerita dia. Walaupun khalifah miskin, anak-anak dia miskin, ataupun kita kata sederhana, lepas meninggal dunia, anak-anak dia semua ada kedudukan dalam negara. Hebat, ada jawatan tertentu, pengurusannya baik dan sebagainya. Nak menceritakan ditakbir oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka sehinggalah zakat tadi pun tidak ada orang yang boleh untuk diberikan zakat, disebabkan betapa hebatnya pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada zaman ini. Itulah sejarah yang kita bukan sekadar kenang. Betul. Kita bukan hanya sekadar membaca, hanya sekadar melihat, tetapi cuba nak praktikkan dalam pengurusan kepemimpinan kita, insya-Allah. InsyaAllah kita yakin satu masa nanti akan ada pemimpin yang sangat hebat seperti mana Khalifah Umar Abdul Aziz, insya-Allah. Baiklah Ustaz, mungkin soalan yang terakhir daripada Izzara di Facebook kita ni, katanya maafkan saya, mungkin soalan soalan saya sendiri. Macam mana Ustaz, mungkin kita nak raikan para penonton yang mungkin nak tahu sangat-sangat bagaimana kepincangan yang berlaku pada agama, bangsa dan negara apabila politik itu disalahguna, bahkan jika ada rasuah wujud. Mungkin
penyelewengan juga turut berlaku. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, sebenarnya sistem yang paling meranapkan berkait dengan agama, berkait juga dengan, sebenarnya ada juga rasuah bentuk agama yang dilarang. Ada juga rasuah dalam bentuk politik, ada juga rasuah dalam bentuk pentadbiran dan sebagainya. Maka semua ini adalah perkara yang boleh menghancurkan institusi agama dan juga meranapkan negara keseluruhannya. Kerana apa? Ada orang yang akan bersungut, tak puas hati, dizalimi kerana haknya diambil. Dan diambil oleh hak orang-orang yang tertentu, dan akhirnya dengan sebab rasuah dan segala-galanya berkait dengan politik wang, kita namakan istilahnya, maka akhirnya akan meranakkan semua orang dan akan menyukarkan semua orang. Dan seperti mana disebut oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Mawardi, ini antara pemimpin yang mana perlu dielakkan daripada menjawat jawatan pemimpin yang sepatutnya diberikan kepada orang yang standard ataupun qawi ataupun amin yang kita sebutkan pada awal perbincangan tadi. Itu antara perkara yang perlu dilunasi, perkara yang perlu wajib untuk kita ketahui sebagai seorang pemimpin, mengangkat martabat Islam, mengangkat panduan dan ancuran Islam yang sepatutnya. Kerana apa? Kepemimpinan itu dekat dunia, tapi kehidupan yang benar, hakikat yang sebenar adalah akhirat, dan kita akan mendapat pahala ataupun sebaliknya dosa daripada kepemimpinan yang kita telah pun dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Secara ringkas Ustaz, pelan tindakan kita selepas ini sebagai masyarakat yang kita tahu bahawasanya dalam Islam itu dah ada satu, orang panggil sebagai satu guideline dengan izin, ataupun dipanggil sebagai satu rujukan yang sangat hebat, Al-Quran dan Sunnah, untuk membawa politik itu menjadi politik yang indah dan membawa kepada kebajikan masyarakat dan rakyat terjaga. Bagaimana pelan tindakan kita selepas ini Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama sekali, tanggungjawab pemimpin kepada semua peringkat, daripada rumah tangga, daripada pemimpin masyarakat, masjid, surau, syarikat dan sampai negara. Maka semua itu adalah satu bebanan tanggungjawab yang perlu kita jalankan sebaik mungkin, sepenuh hati, waktu yang cukup, dan segala-galanya kita berikan kepada apa yang sepatut dipertanggungjawabkan. Yang pertama. Yang kedua, daripada sudut rakyat dan juga pemimpin, dia adalah satu benda yang sangat dekat, sinonim, dan sepatutnya, sehingga kadang-kadang ada tempat tu dia tak kenal pemimpin dia. Itu masalah tu. Maksudnya bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Bersinergi dan kemudian saling bantu-membantu, dan mudah-mudahan dia adalah perkara yang mendapat keberkatan yang Allah sebut dalam Quran, baldatun tayyibah wal ghabbur ghafur, negeri yang baik dan mendapat daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, bagi memurnikan pagi kita ini dan insya-Allah program kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab yang sebenar. Amin. Dan bersatu dengan rakyat, bersatu dengan masyarakat, dan seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Allah, seperti mana yang Engkau kalamkan, ya Allah, menjadi negara yang paling terbaik dan juga negara yang diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa Muhammad Suki kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini, dan kita dapatkan manfaat daripada perkongsian Ustaz, iaitu berkaitan dengan fiqh politik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan Ustaz. Ya? InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim, yang mana kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan kita akan bicarakan tentang kisah 25 Rasul, iaitu sambungan kepada bahagian pertama Nabi Musa alaihissalam, dan banyak yang menarik insya-Allah kami akan kongsikan. Dan para penonton sekalian, tak kisahlah siapa pun anda, pemimpin tertinggi ke, pemimpin ketua kampung ke, masjid, surau, taman sekalipun, jangan lupa kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tafaqahu qabla an tusawwidu. Maksudnya hendaklah kamu belajar dan mendalami ilmu sebelum kamu diangkat menjadi ketua ataupun pemimpin. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.